Biarlah pujian yang tadi kami nyanyikan menjadi doa kami di hadapan Tuhan. 让刚刚我们献上的诗歌有如我们的祷告， Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa firman-Mu yang menguasai, memenuhi kami, tidak mungkin kami dapat hidup berkenan di hati 因 Tuhan. 为神啊，我们知道，当没有你的话语来充满我们的心的时候， Dan pada saat ini kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman Tuhan. 现今我们要来思想神你的话语、你的道。 Tolong Engkau ya Roh Kudus memberikan kami hikmat bijaksana supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. 求圣灵给我们有智慧，使到我们能够领会到你的话语。 Dan juga biarlah hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang siap untuk diajar. 也求主，你使我们的心是柔软的心，能够来接受你一切的话语的心。 Berkatilah kami sekalian, baik yang menyampaikan, yang menerjemahkan, maupun yang mendengarkan bersama firman-Mu. 求你赐福于无论是传讲的、翻译的或者聆听的，都充满着你的灵。 Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 这就是我们的祷告，在奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu 大家 Saudara-saudari. 平安。 Puji Tuhan kita dapat memasuki minggu yang pertama dari tahun yang baru. 我们是在感恩，我们能进入今年的第一个礼拜。 Selamat tahun baru. 大家新年快乐！ Ya, kembali kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa belajar firman Tuhan. 我们要非常的感恩，因为我们能够来学习神的话语。 Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 hingga yang 我 ke-16. 们来打开彼得前书第3章第15到16节。 Nah, jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Lause Yeni akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文传道，用印尼文读，然后用中文读。 1 Petrus pasal 3 ayat 15 hingga 16. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang menfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. 彼得前书第3章15到16，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Nah, setiap orang yang hidup di dalam dunia pasti mengalami penderitaan. 凡活在这世上的人，必然会有面临苦难。 Nah, ketika kita menjadi orang Kristen sekarang, bukan berarti kita kehilangan atau tidak mengalami penderitaan itu. 成为了基督徒，并非不意味着苦难就会立刻的消失。 Kadang-kadang penderitaan itu malah semakin banyak, semakin hebat ketika kita menjadi orang Kristen. 相反的，有时候苦难甚至会以各种形式，当我们成为基督徒的时候。 Karena itulah kita harus memikirkan cara yang benar dan alkitabiah untuk menang atas penderitaan. 因此，我们必须思想合乎真理、合乎圣经里的方法，来胜过我们的苦难。 Nah, salah satu caranya adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi penderitaan. 其中一个重要的方法，就是我们要为面临苦难做好准备。 Nah, cara ini kita bisa temukan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 hingga 16. 在这个学习中，我们可以在彼得前书这段经文里面学到。
Nah, pertama-tama persiapan diri yang kita bisa lakukan adalah dengan menguduskan Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. 第一就是我们要预备自己，就在我们的心里尊主耶稣基督为圣。 Nah, kalimat ini dikutip dari Yesaya pasal 8 ayat 13. 这句话是以以赛亚书第8章第13节。 Nah, ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, menegaskan bahwa manusia siapapun tidak akan bisa membuat Kristus menjadi kudus. 这个经节就是说，无论什么人都不能够使到我们的主耶稣基督成圣， Karena sifat dasar dari Allah adalah kudus. 因为圣洁本来是上帝的本性，也是他的属性。 Nah, sebaliknya kita dapat mengakui dan menundukkan diri kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan yang kudus. 相反的，我们能做到的就是承认并顺服基督耶稣成为圣洁的主。 Ini berarti kita meninggikan Dia, kita benar-benar memuliakan dan fokus kepada Dia di dalam menghadapi penderitaan 这 hidup. 意味着在面对世上的苦难时，唯有耶稣基督是我们高举的。 Dia yang menguasai, Dia yang mengendalikan seluruh hati dan pikiran kita, sehingga penderitaan apapun, termasuk maut sekalipun, tidak akan membuat kita takut dan goyah. 因为是他掌管并统治了我们的心思意念与整个生命，使到任何苦难都不能够击垮我们。 Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan kita untuk setia sampai akhir. 我们的主耶稣基督使到我们有能耐，能够信实到最后。 Jadi Ia adalah segala-galanya bagi kita. 所以他就是我们的一切的一切。 Nah, seorang yang bernama Kirk Cameron itu dikenal sebagai aktor Hollywood. 有一位明星，他叫 Kirk Cameron。 Nah, dia sangat terkenal dengan serial film yang dibintanginya yaitu Growing Pains. 有一个电影就是《Growing Pain》，是他最出名的一部电影。 Nah, Kirk Cameron adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang bukan Kristen. 他是一位非基督徒背景家庭出身的， Bahkan dia menyebut dirinya ateis pada masa remajanya. 他在青年的时候，他说他自己是一位无神论者。 Nah, tetapi singkat cerita, Tuhan menangkap dia. 不过神呢，就是要把他抓起来， Dan kemudian dia mulai rutin datang ke gereja dan juga mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan Tuhan. 所以他常常来到教会，然后有提出很多关于神的问题。 Dan setelah menjadi Kristen, Cameron benar-benar mengalami perubahan besar dalam hidupnya. 当他成为了基督徒后，他的生命实在改变得非常的大。 Dia mulai memprioritaskan hidupnya untuk menaati ajaran firman Tuhan. 他开始以神的教导成为他的准则。 Bahkan dia membuat film-film Kristen atau bernuansa Kristen. 他就拍了一些有基督徒里面的那个因素的那个电影。 Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mendengar judul film Left Behind 有一部电影叫做《Left Behind》， tentang akhir zaman 这就是末世的一部电影。 atau tentang Fireproof. 还有一个就是《Fireproof》， Sebuah film Kristen yang dirilis tahun 2008 yang berbicara mengenai pernikahan Kristen. 是2008年的时候拍的一部关于基督徒家庭背景的一部电影。 Jadi Kirk Cameron 所以这位明星 Kirk Cameron dari kehidupannya yang dulu adalah ateis sekarang menjadi seorang Kristen yang begitu setia. 从以前他还没有信主，甚至他说他是无神论，现在他成为一度虔诚的一位基督徒。 Dan melalui kehidupan perfilmannya sebagai aktor, dia menunjukkan Kristus adalah segala-galanya dalam 他用 kehidupannya. 他自己的职业成为一位明星来表现他是一位信徒。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita lanjutkan perenungan kita. 我们
接下来也是要继续来思考我们今天的讲题。 Persiapan diri untuk menghadapi penderitaan bukan hanya sekedar menjadikan Kristus atau menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati 我们 kita. 不只是把耶稣成为圣而已， Tetapi juga siap sedia di dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. 不过我们也要为面对苦难做准备，要是随时来预备好，向凡询问你们心中的人做出一些辩答。 Jadi setelah hati, pikiran, dan hidup kita dikuasai oleh Kristus, barulah kita bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada orang lain. 当我们的心全部的思想已被主耶稣掌管之后，我们才能够为别人交代。 Nah, memberi pertanggungjawaban itu diterjemahkan dari satu kata Yunani yaitu apologia. 给别人做一个交代呢，这里也做出是一个词，就是辩解或 Nah, secara harafiah apologia ini berarti membela atau mempertahankan. 这个词句呢的意思就是要怎样来维护。 Atau ada seorang teolog yang bernama Colin Brown, dia memberikan pengertian tentang apologia ini adalah berbicara untuk mempertahankan atau memberi jawaban. 所以有一位神学家 Colin Brown， 他将这个解释为辩护或做出回应。 Nah, bahkan almarhumah pendeta Rahmiati Tanujaya pernah memberikan sebuah pengertian tentang apologia, yaitu apa yang dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan oleh orang Kristen, yaitu anak-anak Allah. 甚至我们的已故的牧师拉米亚蒂牧师，他这样的定义了维护学是基督徒。 Nah, tujuannya adalah untuk meyakinkan, menjelaskan, dan memberikan argumentasi dari perspektif ilahi tentang siapa dan apa yang 借着 dipercayainya. 言语以行为来表达内容，目的是从神的角度去说服并辩解自己的信仰。 Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tadi, maka kita bisa paham bahwa apologetika ya sebagai ilmu tentunya merupakan suatu hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. 所以根据这个解释，我们可以明白，从护教学这个就是我们必须要更加深厚的来了解。 Dan berapologetika itu adalah perintah Tuhan kepada setiap orang Kristen tanpa terkecuali. 这个护教学呢，而是上帝对每一个基督徒所命令的，没有任何人是例外的。 Mungkin di antara kita ada yang berpikir, 也许我们当中 bagaimana 有人认为， seorang bisa pandai berbicara padahal saya tidak pandai berbicara. 也许我们自己说我不是一个善言子，那我们又怎么样来辩解呢？ Bagaimana saya bisa menjelaskan tentang iman Kristen saya kepada orang lain yang bertanya kepada 我要 saya? 如何能够解释我的信心能够向别人传讲呢？ Nah, Markus 13 ayat 11 itu memberikan jawabannya. 马可福音第13章11节这么说道。 Kita bacakan dalam bahasa Indonesia saja bersama-sama. 2, 3. Apabila mereka, yaitu majelis agama, penguasa-penguasa, raja-raja, menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, waktu kita mendengar ayat ini, hati kita pasti terhibur. 当我们听到这一节，我们的心将会被兴起。 Wah, kita bersyukur. Jadi kalau misalkan ada orang tanya tentang iman kita, jangan takut. 所以我们觉得，当有人问我们的信仰的时候，我们就不必害怕， Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjelaskan berkata-kata tentang iman kita. 因为有圣灵来帮助我们怎样来向别人解释我们的信仰。 Ingat Stefanus, ingat Paulus. 我们要思想到史提芬还有和保罗， Ketika mereka disidang karena iman mereka, mereka memberikan pembelaan iman dan tidak ada orang pun, seorang pun yang bisa membantah pembelaan iman 当 mereka. 他为基督受审的时候，
却无人能抵挡他们为他们的信仰来做判决。 Jadi kesimpulannya, jangan cemas, jangan takut untuk menjelaskan 因 iman 此，我 kita. 们不必要来惧怕或者忧虑怎样来对我们的信仰来说明。 Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, 然而，我们必须对一件事要非常的谨慎， yaitu sangat penting untuk tidak menyalahartikan jaminan penyertaan Roh Kudus dapat menggantikan ketekunan dan kesetiaan kita dalam mempelajari apologetika. 不要误以为圣灵的同在可以带取我们在护教学上的勤奋与忠心。 Nah, hal ini paralel dengan kebenaran seperti ini. 这就如同主耶稣教导我们的， Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apa? Makanan dan minuman yang kita perlu setiap hari, betul? 主耶稣教导我们不要忧虑你要吃什么，要喝什么。 Tapi bukan berarti dalam hidup kita cuma duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, tidak bekerja untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. 不 Betul 代 Bapak 表 Ibu 我们的 Saudara-saudara? 生命，我们就是懒散的活着，没有做出任何的追求。 Justru Tuhan meminta kita bahkan untuk belajar dari semut. Ya, belajar untuk apa? Untuk bisa tekun bekerja keras. 其实神也要我们从一只小蚂蚁来学习，我们要怎样向它学习殷勤。 Demikian pula dengan berapologetika. 当我们在护教学上也要如此的殷勤。 Untuk bisa menjelaskan dan membela iman kita, maka kita harus belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. 我们如何要成为一位护教士呢？我们就是要把我们的道、神的道更加的学习。 Nah, jika ada orang yang kemudian menanyakan tentang iman kita, kita bisa menjawab. 当有人问了我们的宗教的时候的信仰的时候，我们能够预备好，能够回答。 Nah, sikap apa yang harus kita miliki untuk memberikan pertanggungjawaban iman itu? 那么我们当怎样的态度来为我们的信仰做答呢？ Tentu saja tidak sembarangan dan tidak sembrono. 当然是不能够随便或草率的来回答。 Ayat 16 menjelaskan ada 3 sikap di situ. Yang pertama lemah lembut, kedua hormat, ketiga hati nurani yang baik. 第16节那边有清楚的说到，要以温柔、敬畏，并且无亏的良心来对待。 Sikap lemah lembut itu artinya mempunyai kasih dan kerendahan hati. 这里的温柔就是我们要有爱，还有谦卑的心来对待。 Jadi sikap ini tidak meremehkan orang lain yang belum menjadi Kristen. 我们这个态度不是要贬低那些还没有信主的人。 Nah, jadi dengan sikap ini kita bisa menarik perhatian orang lain atau hati orang lain untuk bisa mendengarkan Injil yang kita beritakan 反 kepadanya. 而用这种态度呢，我们能够吸引别人的心来对我们的道有。 Nah, sikap hormat itu artinya adalah tidak berani merebut kemuliaan Allah. 当敬畏的时候的态度，就是我们不要把神的那个荣耀把它取代。 Jadi kalau ada orang lain yang memuji kesalehannya, maka dia sadar bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan dia menyadari itu adalah anugerah Tuhan. 当别人称赞他的时候的虔诚的时候，他会将一切荣耀再归回给神。 Jadi pada saat kita menjelaskan iman kita, kita harus bersandar kepada Allah dan menyadari bahwa kita hanya alat di tangannya. 当我们解释到这一个，就是说我们只是神的器皿而已。 Nah, yang ketiga, sikap hati nurani yang baik itu menunjukkan sebuah hati yang murni di hadapan Allah. 无愧的良心就是表明一颗在神面前纯净的心。 Orang lain bisa keliru untuk menilai hati dan tindakan seseorang. 别人可能会从外在以误解的来辩判一个人的内心， Tetapi Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu segala-galanya termasuk hati kita. 但我们的神他是全知的神，他真实的知道每个人的心。 Sehingga itulah yang membuat kita memiliki keberanian dan kedamaian untuk
melakukan sesuatu termasuk memberitakan Injil. 因此，我们拥有了内心的平安与行事的勇气来传讲神 Kita 的 pun 话语。 tidak akan memusingkan perkataan orang lain yang tidak benar atas diri kita. 我们也不必为别人不实信的言论而困扰了我们的心。 Dengan kata lain, sikap ini menunjukkan kepada apa? Integritas hidup, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. 这就是我们要不要口是心非，我们的所心所想的跟我们的嘴要符合一。 Nah, tujuan kita melakukan semua persiapan tadi itu adalah supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka. 我们做了这一切准备呢，目的是在于叫那些毁谤你们在基督里有品行的人自觉羞愧。 Nah, jadi fitnahan orang itu dihadapi bukan dengan perdebatan mulut, melainkan dengan kesaksian hidup yang baik. 面对毁谤呢，并非我们靠我们的口实来争辩，而是借着美好的生命见证。 Dengan cara itu, orang yang memfitnah itu akan menjadi malu dan fitnahan itu akan terbukti salah. 如此一来，毁谤者反而羞愧，谎言也被明显的他的虚伪也能够表现出来了。 Nah, dengan demikian Kristus Yesus bisa dimuliakan dan diberitakan lebih lagi, Bapak Ibu 因 Saudara-saudari. 此，我们的基督耶稣的名因此被高举，也更被传扬的更广。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, banyak apologet Kristen 我们知道有很多那个维护护教者他们的工作， tetapi tidak semua apologet atau pembela iman Kristen itu adalah orang-orang yang punya kasih dan kerendahan hati. 没有全部的护教者他们都是有充满着爱心的。 Nah, salah satu apologet Kristen yang memang pandai dan juga rendah hati yaitu John Lennox. 有一位我们的护教者就是 John Lennox， 他是非常出名的一位。 Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mencari sesi-sesi apologetikanya itu di YouTube. 我们可以在 YouTube 里面能够找到他一切的护教的一些讲解。 Dia dikenal sebagai profesor matematika di Universitas Oxford sampai usia pensiunnya. 他是在一个非常有名的大学里面成为一位数学教授。 Dia menguasai 5 bahasa dengan baik. 他能够非常流利的说了5种语言。 Bahkan dia sering berdebat dengan orang-orang ateis yang sangat terkenal di dunia. 他常常以非常出名的无神论者，向他们辩解我们的信仰。 Walaupun dia pandai, dia tetap mengakui bahwa dia terbatas. 他是这么聪明的一位人，不过他仍然觉得自己是有限的。 Bahkan dia sering mengatakan untuk apa? Menyatakan bahwa pengetahuan itu sendiri juga terbatas. 他自己说到，那个一切的学问都是非常有限的。 Jadi semasa hidupnya Bapak Ibu Saudara-saudari, beliau ini masih hidup sampai sekarang, ini dipakai Tuhan untuk menjelaskan dan membela iman 所以 Kristen. 他的一生中呢，就是神使用他来怎样来护我们的信仰。 Tuhan pakai dia untuk menjelaskan hubungan antara sains dengan iman Kristen. 所以神也是用他怎样来解释科学与神学这方面。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana dengan hidup kita sekarang sebagai orang Kristen? 所以我们成为基督徒，我们自己的生命又如何呢？ Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar-benar Bapak Ibu sekalian menerima Kristus dan membiarkan Kristus menguasai seluruh kehidupan 我 kita? 们是否已经在心中接受了基督为我们的救主？他是否真实的住在我们的心里面呢？ Nah, jika kita katakan kita ini sudah percaya, kita menjadi anak Tuhan, maka tanggung jawab berapologetika atau membela iman Kristen ini adalah tanggung jawab kita. 当我们承认了我们是信徒的时候，所以这个护教的工作呢，我们每位都必须做的。 Mau anak-anak sampai usia Kaleb sekalipun,
punya tanggung jawab untuk membela iman 所以 Kristen. 护学子是每一位基督徒的责任，无论男女老少。 Mungkin kita bingung, kok bisa anak-anak berapologetika? Gimana ya? 我们说，为什么小孩子他能够成为一位护教学者呢？ Bagaimana usia-usia Kaleb bisa berapologetika? Gimana 又 ya? 如何那些年长的人能够成为一位护教学者呢？ Yang penting sekarang adalah sudah baca Alkitab belum? 现在最重要的就是我们是否已经读了神的圣经？ Apakah kita sudah paham Alkitab itu ngomong apa sebenarnya? 我们是否已经了解了圣经里面所写的一切？ Dan sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu dalam 还 kehidupan 有 kita? 是否我们把神的话语已经行在我们的生命中了吗？ Karena apologetika bukan hanya bicara soal argumentasi, Bapak Ibu 因 sekalian. 为护教学不仅体现在正确而有便捷的语言上， Tetapi juga bicara tentang kesaksian hidup. 但它也体现在我们真实的生命的见证中。 Jadi kalau kita pandai di dalam berargumentasi tentang hal ini dan hal itu, tapi hidup kita tidak benar, maka itu akan mematahkan argumentasi kita. 如果我们能够非常流利的来辩解我们的信仰，不过在我们的生活上没有实现出来的话呢，就代表我们成为了绊脚石。 Tetapi jangan kita berpikir begini, ya sudah kalau gitu nggak usah belajar lah. Kenapa? Karena kesaksian hidup bukan? Itu juga salah. 如果我们觉得这样辛苦，我们就不学了吧，因为那只是生命的见证罢了。 Setiap orang harus belajar. 每个信徒都必须学的， Karena pembelajaran itu adalah seumur hidup kita. 因为我们要学是从我们一生中从少到老。 Memang masing-masing orang diberikan karunia yang berbeda-beda. 虽然每个人都神赐给他的不一样的那个， Ada orang yang bisa belajar sesuatu yang lebih dalam, ya lebih sulit, itu ada. Tapi ada orang yang mungkin tidak mampu, tidak apa-apa. 有些人能够非常认真的学习一些东西，有些人也许半途而废，那个是没问题的。 Tapi kita yang tidak terbatas ini bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang tidak percaya dengan cara Tuhan. 也是要用我们这些有限的来帮他传讲他的话语在这世上。 Jadi pertanyaannya adalah kita mau belajar atau enggak? Gitu. 所以有这个反思，就是我们要学习还是不愿意学习。 Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti menghadapi penderitaan. 所以今天的经文的讲解就是，无论你是谁，你都将面临有一个苦难。 Di akhir tahun saja itu banyak sekali bencana, banyak musibah. 我们看到这个去年的年尾有那么多的天灾人祸， Itu artinya penderitaan itu tidak bisa kita hindari. 所以这些苦难呢，我们都没有办法去避免的。 Bahkan penderitaan dalam bentuk fisik, maksudnya sakit penyakit dan sebagainya, itu pasti kita hadapi. 也有肉体上的苦难，就是我们面临了有些疾病啦。 Tetapi Tuhan melalui firman-Nya hari ini justru mengingatkan kita untuk hidup menang atas penderitaan. 所以神借着今天的神的话语，要给我们知道，我们要胜了这些苦难， Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. 我们要做非常好的准备来面临这一切的苦难的来临。 Caranya adalah menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita dan juga siap sedia untuk berapologetika atau memberikan pertanggungjawaban iman kita. 就是在我们的心里要尊基督为圣，然后我们也预备我们每位的心，能够怎样来成为一位护教者。 Nah, kenapa kita melakukan hal ini? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri juga adalah Allah yang Yang bisa mengajar banyak hal tentang kasih misalkan. 因为我们的神是他能够教导一切的神，有如他教导我们怎样来爱。 Tetapi dia bukan cuma mengajar tentang kasih,
tapi dia melakukannya, bahkan menderita dan mati di atas kayu salib demi kita yang 他 berdosa. 不只会教导，不过他的本身他也活出那个爱出来，因为他也是死在十字架为你为我。 Nah, kebenaran inilah yang kita akan pelajari dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. 所以这个真理呢，我们本堂将学习的重点。 Jadi tahun ini kita akan bicara tentang iman dinyatakan dengan kata dan karya. 所以今年我们要说，我们的信心呢，要是以我们的语言、以我们的行为或者我们的作为来彰显出来。 Nah, tujuannya adalah supaya jemaat dapat hidup bersaksi via kata, maksudnya menjelaskan dan membela imannya, dan berkarya melalui perubahan karakter dan hidup yang kristosentris. 为的就是呢，我们的全部的会友全部能够做这一项，能够把它表达出来。 Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudariku, pada tahun ini kita pakai pengingatnya adalah because of you. 所以我们就用因为你这个主题。 Jadi maksudnya adalah gereja ini bisa bertumbuh, dunia ini bisa diwarnai dengan apa? Dengan kata dan karya kita. 所以这个世界能够以我们的话语，还有我们的行为、我们的作为来添加颜色。 Jadi masing-masing orang, baik anak-anak maupun orang dewasa dan bahkan lanjut usia sekalipun, bisa berkata-kata dan berkarya bagi Tuhan. 所以无论男女老少，我们每一个都能够以我们的语言来彰显了我们的信仰。 Dan ini selaras dengan value atau nilai-nilai dalam gereja kita. 所以我们以我们教会的本堂的这个颜值是一致的。 Memang kita menekankan, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau melihat simbol FAM di situ, maka pada tahun ini kita akan banyak bicara tentang value apologetica, A di situ, A di situ. 所以我们今年这样很多的提到这个为教旨的这个话题。 Tapi bukan berarti ketika kita bicara apologetika gitu ya, membela iman, menjelaskan iman Kristen, kita melupakan tentang family dan mission. Tidak 我 demikian. 们不是要把其他的忘掉，来把这个成为最终的，也不是如此。 Tapi ini semua akan mengikutinya. 所以这一切都随着这些都一起的增长。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita untuk bisa bersama-sama melangkah ke depan. 所以传道要大家一起同心合力，我们来前进。 Saya tidak akan menjabarkan masalah target atau pengembangan pelayanan tahun 2026. 我们今年的要的目标呢，不是完完全全就是靠着要达到。 Tapi saya rindu ini menjadi doa kita setiap hari di hadapan Tuhan. 不过，希望大家把这个事呢放在心上，并且奉在祷告中。 Gereja ini bisa berkembang bukan karena hamba Tuhan. 我们的教会能够发展，不是只靠着神谱而已， Sudah diterjemahkan saja. 不只是靠着神谱而已。 Tapi semua kita harus terlibat dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. 不过，我们大家同心协力，以我们的言语、以我们的举止来传讲神的道。 Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, untuk mengawali tahun yang baru dengan minggu yang pertama di tahun ini, kita lakukan 2 hal penting dalam kehidupan kita. 所以我们在今年的新年还有新的第一个礼拜，我们要把2项事做出来。 Yang pertama, sebutkan satu hal yang masih kita tidak mengerti atau ragukan dari Alkitab. 要请说出圣经中一件你仍然不明白或疑惑的事情， Lalu renungkan, mengapa ini bisa terjadi? 并且来思想它的原因。 Ya, saya bersyukur di dalam grup baca Alkitab GBA itu ada jemaat-jemaat yang kritis, yang bertanya-tanya dan bahkan men-sharingkan tentang berkat dalam membaca firman Tuhan. 传道很感恩，因为在查经班里面有很多很积极的，有提到很多问题的会友。
Ya, saya pikir Chuan Tao Randi akan senang sekali untuk hal ini 所以兰利传道他应该是非常高兴的， dan membuat kita semakin bergairah di dalam mempelajari Alkitab. 使到我们在学查经的部分呢，有一些非常活跃的。 Tapi pasti ada hal-hal yang mungkin membuat kita masih bingung, tidak jelas dari Alkitab. 也许我们对圣经呢有一些事还是很疑惑或者不明白， Coba sebutkan itu, bukan sekarang. 也许我们能够写下来，能够说出来。 Tapi biarlah dalam seminggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari renungkan hal itu. 所以在这一周里面呢，我们就把这个事成为一个给我们做功课的一个思想。 Hal ini bisa di-sharingkan kepada hamba Tuhan atau kepada rekan-rekan sahabat-sahabat tentang kebingungan kita atau hal yang kita 我 ragukan 们 dari 这个 Alkitab. 疑惑呢，可以对传道人说，或者对我们的好朋友说。 Lalu dalam seminggu ke depan coba kita sebutkan tentang satu kelemahan hidup kita. 然后在接下来的另一个礼拜呢，我们也指出自己生命中的一个软弱， Atau kelemahan diri kita. 或者我们本身的软弱类。 Nah, renungkanlah apakah hal itu sudah membuat orang lain tersandung atau iman kita tidak bertumbuh. 我们也要反思这是否曾经使他人成为绊倒石，或者是别人跌倒。 Mungkin ini hal yang sensitif. 也许这个是非常敏感的一项事， Kalau tidak mau cerita, tidak apa-apa. 如果不要说出来也没关系， Ya ceritakanlah kepada Tuhan. 可以向神说。 Tapi kalau mau diceritakan kepada hamba Tuhan misalkan, silakan. 如果要把这个事分享给神仆，也请你们也能够敞开心， Kita bergumul bersama di hadapan Tuhan. 在神的面前，我们一起来挣扎，一起祷告。 Sehingga untuk menutup renungan ini, saya mengajak kita untuk terus belajar dan berjuang bersama. 所以传道要约大家一同学习，一同努力前行。 Karena iman kita sebagai orang Kristen itu harus dikatakan keluar dan juga ditunjukkan dengan 因为 perbuatan. 成为基督徒，我们的信心要用我们的言语表达出来，又让我们的行为彰显出来。 Dan itu yang membuat iman kita semakin bertumbuh. 这就是能够使到我们的信心能够更上一层 Sehingga 的 apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan di tahun ini tidak akan membuat iman kita goyah. 所以在今年加下来的这个新年的以后呢，我们没有任何苦难能够绊倒我们任何一个人。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们要求主来帮助我们每位。 Amin, kita berdoa. 阿门。我们进入祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur 在天上的父啊，我们实在感恩， karena Engkau begitu sabar di dalam membimbing kami. 因为你是何等对我们有耐心的神。 Kadang-kadang kami adalah orang-orang yang keras 有时候我们是很顽固的人， dan maunya adalah supaya Tuhan menuruti kemauan kami. 我们常常要神你自己来照着我们的意念来赐福于我们。 Tetapi biarlah ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. 不过今天我们要重新来在你的面前来坚定我们的心。 Kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan untuk menghidupi iman kami melalui perkataan kami dan perbuatan 我 kami. 们要真诚的用我们的言语，还有我们的行为、我们的表态来彰显我们的信仰。 Dan kiranya hal ini bisa terjadi di dalam berbagai generasi, baik itu anak-anak kecil hingga usia lanjut. 我们希望这个活动呢，能够男女老少都能够一起来参加， Karena kami tahu ini adalah tanggung jawab kami bersama. 因为这个就是我们每位所要做的。 Dan gereja ini bisa bertumbuh itu bukan karena 1-2 orang. 所以这个教会能够更加的发展呢，不是因为1-2个人而已， Tetapi karena satu keluarga rohani yang mau bekerja sama satu dengan yang lain. 这就是要靠着整个家庭每个成员要同心合力把它建立起来。 Kami sadar ya Tuhan, ketika kami mau menghidupi iman kami, pasti ada perbedaan, ada perselisihan satu dengan yang lain. 我们知道，当我们要执行这项义务的时候，当然有一些矛盾在我们的彼此的
当中。 Tapi jangan biarkan perbedaan atau perselisihan ini membuat kami semakin jauh. Sebaliknya, kami semakin mengenal dan semakin dekat. 神啊，请你借用这些矛盾，这些有一些不有争执的，能够更加的来认识你。 Terima kasih Bapa Surgawi. 我们实在感谢你啊，我们的神。 Inilah doa kami. 这就是我们的祷告， Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di tahun ini. 求主你的引领、你的守护，在今年的新年里面， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们求，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 神赐福大家。